Okey, kita sambung this chapter dengan chapter 9.4 which is wave propagation. Dekat chapter ni awak kena tahu macam mana nak explain wave propagation in a medium. Kita tengok, kita dah belajar wave speed sebelum ni, which is velocity of wave is equal to frekuensi darab dengan wavelength. Ni wavelength darab dengan wavelength. Tapi kelajuan gelombang ini akan bergantung kepada medium yang dia travel. Kita akan tengok satu persatu medium apa yang menyebabkan perubahan speed. Alright, kita tengok. Apabila travelling wave reach a boundary of different media, sebahagian daripadanya akan reflected. Bahagian yang ni dia akan reflected, which is dia akan reflected dekat the same medium lah, dekat medium satu. Tapi sebahagian lagi akan transmitted. Yang transmitted ni dia akan pergi pada other medium. Kita tengok lagi ciri-ciri reflected waves. Reflected wave akan reduce in amplitude. Amplitude dia akan berkurang, tapi dia akan ada wavelength yang sama, frekuensi dan laju yang sama. Shape, bentuk wave ni mungkin inverted depending on the direction of wave. Okay, kita ada dua type. Yang pertama low density to high density, high density to low density. Salah satu daripada ni inverted, satu lagi tak inverted. Inverted ni yang macam ni, terbalik. Dia terbalik. Okey, contoh yang tak inverted adalah high to low. Apabila wave dia travelling from high, ni high pergi pada low, the shape remain the same. Dia punya bentuk dekat atas, dia tak inverted, dia tak terbalik. Salah satu lagi contoh travelling wave yang tak inverted adalah bila tali ni dia lekat pada hujung ni dia boleh move ke atas ke bawah. So bila dia boleh bergerak ke atas ke bawah, dia punya shape tak inverted. Tapi kalau kita bergerak daripada low to high, low density to high density, shape dia sama, dia still macam curve macam ni, tapi dia inverted. Contoh dia kalau kita tengok dekat tali, wave dekat tali ni, kita seolah-olah fitkan hujung dia. Bila kita fitkan hujung dia, awak punya wave akan inverted. So dia menggambarkan pergerakan wave dari low to high density. Okey. Transmitted wave pula. Transmitted wave ni dia reduce amplitude, wavelength dia pun reduce, tapi dia ada same frekuensi dan dia akan reduce the speed. Kalau reflected tadi, amplitude dia sahaja yang berkurang, yang lain semua sama. Tapi untuk transmitted wave, frekuensi je sama, yang lain semua berkurang. Okey? Okey, kita tengok. Ni contoh dia punya transmitted. Dia bergerak kat sini sampai dekat boundary ni, dia akan berkurang amplitude, berkurang frekuensi, berkurang wavelength dan berkurang speed. Frekuensi dia sahaja yang maintain. Alright, kita tengok contoh-contoh reflected and transmitted wave. Okey, contoh pada string. Yang pertama contoh pada string. Yang ni awak boleh tengok. Okey, dia daripada tali yang ringan ke tali yang berat. So, bila awak tengok dia daripada tali yang ringan ke tali yang berat, dia punya reflected wave ni, dia terbalik. Dan dia akan ada transmitted wave. Okay, kalau daripada string yang berat pergi kepada tali yang ringan, dia punya reflected wave akan not inverted, akan sama direction, not inverted. So, yang ni transmitted wave dia dah. Okey, contoh yang lain adalah reflection and refraction of light. Okey, light travelling from low to high density medium, awak akan tengok, nanti awak akan belajar dekat chapter 11, dia punya apa yang berubah. Kalau macam low to high tadi, kita maintain frekuensi sahaja kan. Okey, sorry. Kalau dia transmitted, dia akan berubah, dia maintain frekuensi sahaja, yang lain semua dia akan berubah. Dan kita boleh tengok juga kalau perubahan kat sini, dia perubahan dia adalah dia punya angle. Nanti kita akan tengok lebih detail dekat chapter 11. Sekarang kita tengok last subtopic which is 9.5 wave equation. Dekat sini dia punya learning outcome, awak kena tahu macam mana nak guna the wave equation. So kita boleh tengok kalau kita ada satu wave, tak kisahlah wave macam mana pun, kita kata dia as a sine curve. Positive maximum displacement
adalah kita punya crest dan maximum negative displacement kita panggil dia true. Okey, ni untuk transverse wave. Kalau kita ada longitudinal wave pula, kita juga boleh represent dia sebagai sine curve. Jadi kat sini compression adalah correspondent to crest. Ni crest dia, dan dia punya refraction, tempat yang dia renggang-renggang ni, kita gambarkan dia sebagai true. Also, okay, longitudinal wave kita kenali juga sebagai density wave ataupun pressure wave. Okay, a full mathematical description of the wave describe, kalau kita tengok dia, the wave describe displacement of any point as a function of both distance and time. Okay, kalau awak perasan kat sini, dia punya equation, okay, kita ada y equal to a sin kx plus minus t. So kita ada function distance dan kita ada function time. Okay, dia cakap kat sini, kalau simbol ni negatif, maksudnya wave awak bergerak ke depan. Tapi kalau simbol dia positif, maksudnya wave awak bergerak ke belakang. So A ni adalah awak punya amplitude. K ni kita panggil dia sebagai wave number. Kita boleh dapat daripada wavelength, which is 2 pi over T. Ni 2 pi over lambda. And omega ni adalah awak punya angular frequency. Kita boleh dapat dengan 2 pi bahagi dengan T. Alright. Okay, ini contoh dia. Untuk contoh yang pertama ni, okay, awak ada constant X dekat certain position. So maksudnya constant X. X awak constant. Wave tu tengah bergerak. So awak perhatikan dekat satu tempat je. Awak ukur masa dia. Masa dia okey, mesti over 2 wave tu dekat mana? Dekat kedudukan mana? Okay, kalau kat sini dia kedudukan dia tak adalah, dia kedudukan kosong. So kalau T equal to T over 3, dia dekat mana? Oh, dia dekat true, dia dekat bawah sekali. Ni awak ukur. Awak duduk satu tempat, awak tengok aje wave. Contoh ada laut awak punya ombak kan. So awak tengok je dekat tempat tu, ombak tu naik ke ombak tu turun. Macam tu untuk displacement versus time graph. So kat sini satu wavelength, satu sine curve ni kita labelkan dia sebagai period. Okey, untuk yang kedua, displacement versus distance graph. Okey, kat sini time dia constant, time constant. Contohnya awak ada wave kan. Awak tengah tengok wave yang bergerak kan. Lepas tu awak ambil gambar. Awak ambil gambar dia kan. So awak perhatikan dalam gambar awak tu, dia punya displacement dia macam mana. So maksudnya awak tengok dia dalam keadaan that time. Okey, bila that time, bentuk dia sama je, cuma dekat point ni dia menggambarkan awak punya lambda. Okey? Now kita tengok. Ini yang saya cakap tadi. Kalau Y versus T, satu cycle bersamaan dengan satu period. Satu cycle melambangkan satu period. Tapi kalau displacement versus distance graph, dia punya satu cycle ni melambangkan satu wavelength. Alright. Bila kita ada satu lagi part kat belakang ni, dekat belakang ni tiba-tiba ada nombor-nombor lain pula kan. Macam mana nak lukis awak punya graph. Okay. Graph kita y1 equal to a sin kx minus omega t. Dia macam ni. Macam ni. Okay. So kalau dia tambah, awak akan anjakkan graf awak tu ke kiri. Kalau dia minus, awak akan anjakkan graf awak tu ke depan. Okay. Contoh kat sini. Okay, contoh kat sini. Dia positif 2x kan. So 2x pula. 2 pi. 2 pi tu masuk satu cycle kan. So awak ganjakkan graf awak tu ke belakang. So maksudnya awak punya paksi tu akan ke depan lah. So bila paksi kat depan, awak akan start in here. Kan? Alright. Untuk yang minus pi ni, minus pi bermaksud setengah cycle kan. Maksudnya awak ganjakkan graf awak tu, awak gerakkan dia ke depan. Graf tu awak bawa dia ke depan, bermaksud awak punya paksi ni akan ke belakang. So now paksi baru awak adalah dekat sini.